إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستلزمه ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير من أرسله ربه عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وتعالى نوينا مع مسجد صاحبيات. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, berdoa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehadiran di majlis yang penuh rahmat dan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan insyaallah kita sentiasa berada di dalam majlis seperti majlis ini. Amin Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu wa arda, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi 'indahu quta yawmihi faka'annama siqat lahu dunya bihadafiriha. Orang siapa di pagi harinya merasa aman di dirinya, alhamdulillah, kita semua dalam keadaan aman. Tidak ada perang, tidak ada bom, tidak ada apa-apa. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sihat tubuh badannya. Alhamdulillah, kita semua berada dalam majlis ini dan kita semua datang ke majlis ini sebab kita alhamdulillah sihat dan afiat. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Dia memiliki makanan pada hari itu. Daripada siang sampai sekarang kita sudah berapa kali kita sudah makan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, aman, sehat, dan makanan pada hari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka seakan-akan dia memiliki dunia dan apa yang ada di atas. Orang yang paling kaya. Siapakah orang yang paling kaya di atas bumi ini? Orang yang mempunyai 3 perkara. Orang yang mempunyai 3 perkara, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kaya. Maka sesungguhnya mereka ialah orang yang paling kaya. Yang pertama, merasa aman pada dirinya. Yang kedua, sehat tubuh badannya, dan dia memiliki makanan pada hari itu. Esok bagaimana? Minggu depan bagaimana? Tahun depan bagaimana? Masa depan bagaimana? Itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Bukan urusan kamu. Jika seorang rasa ataupun berkata di dalam hatinya, oh bagaimana esok, maknanya syirik kecil sudah masuk dalam hatinya. Syirik kecil, maknanya dia tak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana esok? Oh bagaimana masa depan? Syirik itu, syirik kecil sudah masuk dalam hatinya. Maknanya tidak ada antaranya dan syirik besar, malaikat dia masuk kufur. Waliyadu billahi ta'ala. Sehat, afiat, aman, makan, minum, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa lagi daripada Allah? Percayalah kepada Allah. Wa rizqukum fis sama'i wa ma tu'adun. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Nah, apa lagi Allah berfirman kepada kita semua? Rezekimu wahai manusia di langit,
Inilah satu janji daripada aku kepada kamu. Nak apa lagi? Maknanya kita tak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebab yang menjadikan seorang mati atas su'ul khatimah asyakku fil rizq. Allah. Asyakku fil rizq, salah satu sebab yang menjadikan seorang mati dalam su'ul khatimah waliyadzubillah ta'ala. Apakah sebab itu? Syak tentang rezeki. Maknanya tak yakin, tak percaya. Tak yakin, tak percaya. Akhirnya ataupun akibatnya mati dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah semoga Allah beri kepada kita semua rezeki zahir dan rezeki yang batin, rezeki jismani dan rezeki rohani insya-Allah ta'ala. Sebab ramai orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki pada makanan dan minum dan sebagainya, tapi dia lupa rezeki rohani, rizq al-haqq, rezeki yang benar, maknanya bila seorang mukmin dapat dua-dua, dia orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada majlis ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara akidah kita dan perasaan kita terhadap hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Dan insyaAllah ta'ala kita sama-sama berada dalam majlis ini insyaAllah. Dan kita berkumpul di dalam majlis ini sebab kita kasih sayang kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ikatan yang paling kuat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang kerana Allah dan marah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan insyaAllah ta'ala kita sama-sama belajar dan mengajar ilmu ataupun adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang menjadikan kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ilmu dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sebabnya Allah memelihara kita daripada segala fitnah, segala musibah, segala bala penyakit insya-Allah ta'ala. Tapi yang penting tuan-tuan, puan-puan, bagaimana kita beramal dengan ilmu itu, bagaimana kita beramal dengan ilmu itu, dengan adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dan mengajar untuk apa? Untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Nah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan pada hari akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man ahya sunnati falahu ajru 100 syahid." Sesiapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnah-sunnahku, maka Allah memberi kepadanya ganjaran 100 syahid. Allah memberi kepadanya pahala seperti pahala 100 orang syahid. Maknanya tak perlu bagi perang di Palestin, tak perlu bagi perang di Palestin atau perlu tunggu Imam Mahdi, tak perlulah. Bermujahadalah untuk beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah satu sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi kepada kamu bukan pahala 1 syahid, akan tetapi Allah memberi kepada kamu pahala 100 syahid, orang yang mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala fi sabilillah. Di antara darajat yang paling tinggi pada hari kiamat ialah darajat syuhada, orang yang mati di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faka'annama ahyani." Masya Allah. Man ahya sunnati, sesiapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnahku, maka seakan-akan dia menghidupkan aku, menghidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang hidup satu sunnah daripada sunnah Rasulullah SAW, seakan-akan dia menghidupkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, apa lagi? Tidak ada antara kita dan syurga Allah subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan, puan-puan,
malaikat kita mati. Malaikat kita mati. Jika seorang beramal dengan sunnah Rasulullah SAW daripada siang sampai malam, berapa banyak sunnah Rasulullah? Berapa banyak? Sunnah tidur, bangun daripada tidur, sebelum tidur, ada makan, selepas makan, minum, dan sebelum minum, selepas minum. Masya Allah, masuk masjid, keluar daripada masjid. Berapa banyak sunnah? Berapa banyak sunnah? Berapa banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah kita sama-sama dapat pahala itu daripada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelas yang kita sudah belajar, ada bangun dari tidur, ada bangun daripada tidur. Kita pun belum habiskan semua ada bangun dari tidur. Kita sudah sampai pada muka surah 25. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bangun dari tidur. Hendaklah kau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar, dan hendaklah dikubah yang mendahului segala sesuatu. Baik, sampai ini kita sudah baca semua. Fikir asbahna. Oke, asbahna ala fitratil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an تبعثنا في هذا اليوم إلى كل خير ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك وإليك النشور ونسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. Maksudnya telah berkali-kali kami atas segala fitrah Islam dan kalimat keikhlasan, dan di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas lidah Nabi Ibrahim alaihi salam yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam dan membenci agama yang lain, dan bukanlah Nabi Ibrahim itu seorang yang musyrik. Ya Allah, kami meminta kepadamu supaya Engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala kebaikan, dan kami berlindung denganmu daripada melakukan sebarang kejahatan atau mengenakannya kepada orang Islam yang lain. Ya Allah, denganmu kami berpagi-pagi, dan denganmu kami berpetang-petang, dan denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan pada hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah engkau niatkan dengannya menjunjung perintah Allah pada menutup auratmu, dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu untuk menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Kalau itu engkau akan mendapat kerugian. Baik. Inilah zikir ketiga ketika seorang bangun daripada tidur. Zikir yang pertama, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan kita sudah tahu apakah fadilah zikir ini selepas bangun daripada tidur, dan kita sudah tahu apakah rahsianya. Zikir yang pertama. Zikir yang kedua juga, asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Kita semua sudah tahu apakah fadilah zikir ini dan apakah rahsianya. Ada lagi satu zikir. Jika seorang nak bangun atau sudah bangun daripada tidur, asbahna wa asbahal mulku asbahna ala fitratil Islam. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Zikir ini tuan-tuan puan-puan namanya zikir al-ahd bainana wa bain Allah. Apa makna al-ahd? Perjanjian antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita buat satu perjanjian antara kita dan Allah, atau kita buat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, pada hari ini, pada pagi ini kita atas fitratul Islam. Fitratul Islam. Fitratul Islam ialah cara-cara fitratul Islam. Apa makna fitratul Islam? Keadaan yang suci, yang bersih.
Yang bersih kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, zahir dan batin. Dan bila seorang, bila dia baca zikir ini, ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, asbahna ala fitratil Islam, dalam berbagi kami atas keadaan fitrah Islam. Fitratul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Maknanya keadaan itu walaupun kita sudah tua, walaupun kita sudah bertaklif, dimukallaf oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sudah balik, maknanya kita ulang juga ataupun nujaddidul ahd. Apa makna nujaddid? Barukan perjanjian antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahad ataupun perjanjian yang sudah lama. Ahad ini ataupun perjanjian ini yang Allah telah ambil daripada kita ketika kita berada di alam azali. Masih kita berada di alam azali, Allah sudah mengambil perjanjian itu daripada kita, dan kita bersetuju. Dan kita setuju dengan Allah terhadap hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari juga kita buat janjian dengan Allah Subhanahu wa taala ala fitratil Islam. Pada hari ini juga kita insya-Allah dengan izin-Mu ya Allah berada dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam yang suci. Fitratul Islam agama yang bersih dan yang suci. Ini yang pertama. Wa ala kalimatul ikhlas. Kalimatul ikhlas ialah la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, itu kalimat al-ikhlas. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan biha min qalbihi dakhala al-jannah. Hadis sahih. Sesiapa yang ucap la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah masukkan dia ke syurga. Kalimatul ikhlas. Bila seorang mengucap la ilaha illallah dengan hati yang penuh ikhlas lillahi ta'ala, apakah ganjarannya? Allah masukkan dia ke syurga. Dan Allah ataupun seorang tak akan kekal di dalam api neraka walaupun di dalam hatinya sebesar zarah iman. Mesti dia akan keluar daripada api neraka. Dia masuk sekejap, tapi dia akan keluar daripadanya. Kalimatul ikhlas. Dan kita pada hari ini juga ya Allah, kita atas kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Maknanya kita ahli tauhid ya Allah. Kita buat satu perjanjian dengan kamu ya Allah, kita masih berada atas agama Islam, atas kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Maknanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada agama selain agama Islam, itu agama Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi Islam. Maknanya setelah kita bangun daripada tidur kita sudah berazam, kita akan menjalankan semua perkara yang diwajibkan atas kita, dan kita menjauhkan diri kita daripada setiap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita. Bukan bila bangun daripada tidur ikut suka hati. Semalam dia masya-Allah rajin salat, ibadah semua. Hari ini sudah malas, sudah nak buat ini, nak tinggal perkara itu, nak buat perkara ini sahaja, ikut suka hati. Tak boleh. Asbahna ala fitratil Islam. Maknanya kita orang muslim. Semua perkara Islam kita akan terima. Semua perkara Islam kita akan jalankannya. Semua perkara Islam kita akan hidupkannya. Bukan ikut suka hati. Wa ala kalimatul ikhlas. Semua hukum hakam Allah Subhanahu wa taala di bawah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ramai manusia bila bangun daripada tidurnya, ada orang yang hidupkan protokol
menghidupkan protokol dirinya sendiri, tapi ada orang yang menghidupkan protokol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah nak, mesti dia ikut, bukan ikut suka hati. Orang yang ikut suka hati macam Bani Israel. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mereka kata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita beriman kepada sebahagian daripada syariatnya dan kita berkufur kepada sebahagian daripadanya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, ini bukan iman, bukan Islam. Tak boleh, mana boleh? Macam zakat. Saya boleh buat salat. Saya boleh buat salat, tapi tak boleh keluarkan zakat. Allah tak terima. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illallah, maknanya mesti menjalankan semua hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah suruh kita di dalam Al-Quran atau melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nak buat salat, tapi buat salat subuh lepas isyraq. Kenapa nak tidur? Penat, letih, tak boleh. Tak boleh. Seorang nak dia Muslim, mukmin, tapi dia tak nak buat betul. Apa tu? Minum macam Bani Israel, percaya kepada sebahagian daripada iman dan tak percaya kepada sebahagian daripada iman. Tak boleh juga. La ilaha illallah, mukmin ataupun tidak, mukmin ataupun tidak, ataupun nak lawan Allah, ya Allah, tak boleh, ini tak sesuai. Kamu yang tak sesuai. Kamu yang tak sesuai. Kalau kamu mukmin betul kepada Allah, agama Allah sesuai untuk setiap manusia, setiap zaman, setiap waktu. Sesuai sana. Tapi orang yang tak percaya kepada dirinya sendiri, dia tak percaya kepada dirinya sendiri, dia takut. Kalau dia percaya kepada dirinya sendiri, dia betul manusia, dia betul makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa masalah? Jalankan 100,000 hudud, bukan 1 hudud sahaja. Apa masalah? Jika dia baik, dia tak risau. Kenapa risau? Tapi kalau dia tak percaya kepada dirinya sendiri, tak percaya kepada ahli keluarganya, tak percaya kepada anak-anaknya, atau tak percaya kepada orang yang dikasih ataupun yang dia suka, dia risau. Tapi kalau percaya, hudud itu bukan di dalam agama Islam sahaja. Semua agama ada hudud. Bahkan agama yang lain lebih keras daripada agama Islam. Dulu hudud orang yang berzina di zaman Bani Israel, apakah hudud mereka? Bila dia bangun daripada tidur, atas pintunya fulan bin fulan semalam sudah berzina dengan isteri fulan binti fulan. Tapi zaman kita tidak ada. Tidak ada. Contoh sahaja. Maknanya hudud agama yang lain lagi berat dan lagi keras daripada agama Islam. Maknanya sesuai untuk semua manusia. Sesuai untuk semua manusia, tidak ada kecualian. Tidak ada kecualian. Ini maknanya perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari bila kita bangun daripada tidur, kita apa nama? Kita baru buat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari. Tapi bila bangun, alhamdulillah, la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Asbahna ala fitratil Islam. Apa makna asbahna? Ini satu perjanjian. Kalau seorang lepas itu tak solat, dia mungkin janji, munafik. Baru kamu bangun daripada tidur, atas katil kamu ucap asbahna ala fitratil Islam. Apa makna asbahna ala fitratil Islam? Aku tidur dan bangun atas Islam, atas perkara Islam, atas syariat Islam. Maknanya aku berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan syariat Islam. Tapi lepas itu tak solat. Bila bagi kerja dia lambat, tak masuk awal. Bila dia masuk, dia takut daripada bosnya, tapi tak takut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia buat kerja, dia tak buat kerja dengan keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak jaga amanah. Mungkin janji. Berapa banyak perjanjian kita mungkin asbahna ala fitratil Islam. Sebab bila seorang bangun, bila dia mengucap asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi
وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله أكبر. Berapa banyak amanah, berapa banyak perjanjian yang kamu buat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam, apa makna fitrah Islam? Cuma hukum hakam Islam. Wa ala kalimatul ikhlas, kalimatul ikhlas dia la ilaha illallah. Tak boleh beribadah malaikat kepada Allah, tak boleh takut malaikat daripada Allah, tak boleh buat apa-apa malaikat dengan izin Allah. Cuma Allah, 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 Allah. Tapi biasa orang tak jaga salat, mungkin janji. Sebab salat itu sebahagian daripada Islam, daripada syariat Islam, dan sebahagian daripada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sudah mungkin janji. Bila dia Allahumma salli ala Muhammad tak jaga janjinya betul, itu pun mungkin janji. Dua, munafik juga. Sebab amanah itu sebahagian daripada syariat Islam. Amanah itu sebahagian daripada syariat Islam. Tak boleh. Dan sebahagian daripada la ilaha illallah. Maknanya mesti perjanjian itu dia mengati kita dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fadilahnya sesiapa wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna cinta Rasul? Apa makna suka, mahabbah, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya? Apa maknanya? Buat salawat, buat maulid, buat majlis salawat? Tak ada, bukan. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, ta'ah kepada Allah dan Rasulnya. Ta'ah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu betul cinta kepada. Tapi kalau tak, bolehlah dia buat maulid, suruh bagi, suruh boleh buat salawat, tapi susah nak ikut betul-betul. Susah. Tak sesuai. Kamu yang tak sesuai. Syariat Allah sesuai. Oh, tak sesuai zaman ini haram. Haram orang yang cakap begini. Maknanya dia lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya dia lagi hebat, dia lagi pandai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lagi pandai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat Allah, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam semua daripada awalnya sampai akhirnya sesuai untuk setiap zaman, setiap manusia, setiap orang, setiap waktu, sesuai syariat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Yawm raditu lakum al-yawm akmaltu lakum dinakum wa raditu lakum al-Islam dinan. Apa lagi? Ini Allah yang berfirman. Wa raditu, aku sudah rida tentang agama Islam sebagai agama sesuai untuk kamu. Tak sesuai sekarang. Contoh, tak sesuai sekarang waktu, tak sesuai sekarang waktu, tak sesuai apa sekarang. Sesuai kamu mati cepat. Jadi sesuai kamu mati cepat. Nak lawan syariat Allah cepat sebelum musibah jatuh kepada kamu. Matilah cepat sebelum kemurkaan Allah jatuh kepada kamu. Sebab kamu nak lagi hebat daripada, nak dirimu lagi hebat daripada Allah, daripada Nabi Muhammad SAW. Matilah cepat sebelum musibah Allah jatuh kepada kamu, kepada keluarga kamu, kepada tak rida. Pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak seorang dalam hadis sahih riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Dia pakai cincin emas lelaki. Dia nampak Rasulullah SAW bersabda kepadanya, Inna hadha haram, sesungguhnya ini haram atas dirimu. Sebab kamu lelaki. Dia terus buang, terus, bukan tengok Rasulullah hadha. Bila dia dengar Rasulullah SAW kata ini haram, pakai ini haram, dia terus buang, tak tanya kenapa, dalil, bagaimana, sesuai, tak sesuai. Ada seorang sahabat yang lain, kawan dia bagi ambil. Dia angkat balik cincin itu, lepas dia bagi balik kepada tuannya. Boleh tak? Jangan pakai, tapi boleh simpan atau jual. Ambil manfaat daripadanya. Dia kata, ambillah cincin kamu. Dia kata, demi Allah, aku tak boleh ambil daripada perkataan Rasulullah SAW. Setelah aku dengar perkataan Rasulullah SAW, habis, tak nak, dia sudah keluar daripada hati. Ambillah, tak nak. Walaupun tidak ada masalah kalau dia ambil, tidak ada masalah.
Tapi bila dia cakap hadis kerana Allah dan Rasul. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bukan suruh orang contoh buat hudud dan sebagainya. Orang yang buat yang langgar syariat Allah, mereka datang kepada Rasulullah. Dalam hadis sahih riwayat dari Imam Bukhari, ada satu perempuan daripada Juhaina, kabilah Juhaina. Dia kata, ya Rasulullah, inni hubla min az-zina fa aqim alayya al-had. Oh, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tengah mengandung disebabkan zina, maka buatlah hudud atas saya. Ya, bagaimana kalau dia zaman ini, kalau dia berada di zaman ini, orang sudah nak langgar syariat Allah, nak tukar syariat Allah macam Bani Israel. Wa yuhadifuna al-kalima an mawadhi'ih. Bani Israel, mereka pandai buat apa? Menukar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tukar. Dia datang kepada Rasulullah, "Hirni ya Rasulullah, sucikanlah aku wahai Rasulullah daripada zina itu. Buat hududlah atas saya." Ramai orang begitu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zaman dulu tidak ada TV, tidak ada internet, tidak ada Facebook, tidak ada WhatsApp, tidak ada fitnah semua. Maknanya lebih sesuai di zaman kita sekarang. Di zaman Rasulullah SAW ada orang Muslim, ada orang musyrik, ada Yahudi, ada Kristen, ada semua ada. Semua ada di zaman Rasulullah, tapi semua jalan elok-elok. Maknanya contoh itu, hukum itu dan hudud itu bagi orang yang nakal, yang jahat. Maknanya orang yang tak terima dia jahat, dia nakal, dia takut atas dirinya sendiri. Kalau dia baik, dia tak tahu, jalankan semua hudud dunia dan akhirat, tak ada masalah. Apa masalah? Saya percaya kepada diri saya sendiri, manusia. Saya manusia, bukan haiwan. Maknanya saya tak akan buat malaikat berkala yang baik. Zina itu dia Allah diharamkan dalam setiap agama. Curi juga dalam setiap. Semua. Bukan dalam satu agama halal dan satu yang lain sahaja yang ibadat yang lain. Ibadat yang lain yang ada beza dengan cara yang berbeza. Baik, maknanya bila seorang bangun daripada tidur, dia baca zikir ini, asbahna ala fitratil Islam. Maknanya berhati-hatilah, jagalah perjanjian itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aufu bil 'ahd, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa aufu bil 'ahd, sempurnalah kamu perjanjian itu, maka sesungguhnya perjanjian itu innal 'ahda kana mas'ula, sesungguhnya perjanjian itu ditanya pada hari kiamat. Ditanya pada hari kiamat apa yang kita buat. Setiap hari kita baca asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim, cara Nabi Ibrahim, millat cara Nabi Ibrahim, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan apakah fadilah zikir ini? Apakah fadilah doa ini? Allah beri kepada seorang yang baca zikir itu istiqamah atas amalan yang baik. Allah beri kepada orang itu yang baca zikir ini istiqamah atas amalan yang baik, dan Allah beri kepadanya kekuatan sehingga dia menjalankan syariat Allah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjalankan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala yang wajib atas dirinya sendiri. Contoh salat, puasa dan sebagainya. Bila dia bangun, maknanya dia iktiraf, dia insaf dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau tanpa izin kamu dan kekuatan kamu, aku tak boleh buat apa-apa. Malaikat dengan izinmu, dengan taufikmu ya Allah, dan Allah beri kepadanya kekuatan sehingga dia buat kerja ibadah dalam keadaan yang senang dan mudah, insya-Allah taala. Lepas itu ada doa keempat bila dia bangun daripada tidur, Allahumma inni as'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurruhu ila muslim. Ini satu bahagian. Yang pertama, kita memohon doa itu untuk diri kita sendiri. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah
kehidupan yang baru, dapat umur baru. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Untuk apa? Untuk memelihara nikmat itu. Dan kalau disebab satu sebab untuk menyangka umur seorang, baca zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Orang yang nak umur banyak, jagalah zikir ini. Dan kemudian kita asbahna wa asbahal mulku lillah wal amat, kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala satu perkara yang mulia untuk diri kita sendiri juga terhadap orang yang jahat, terhadap orang yang zalim dan sebagainya. Kemudian kita buat satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, asbahna wa asbahal mulku lillah sampai akhir. Kemudian kita memohon satu doa sebab kita sudah nak bergaul dengan manusia. Kita sudah nak keluar daripada rumah kita dan nak bergaul dengan manusia. Dengan manusia mesti kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada perkara yang tak baik terhadap mereka. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 83, kalau saya tak silap, 3 ada 82 dan 83. Allah berfirman wa qulu lin-nasi husna, lin-nas semua manusia. Wa qulu lin-nas, dan katakanlah kepada semua manusia kata-kata yang baik. Semua manusia. Tidak ada beza antara muslim dan kafir. Wa qulu lin-nas, untuk semua manusia buat benda yang baik. Tapi bagaimana kita memohon kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perkara itu yang penting terhadap manusia? Ada satu zikir khusus. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurruhu ila muslim. Ya Allah, kami minta kepada kamu supaya Engkau bangunkan kami pada hari ini untuk dapat melakukan segala subhanallah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, kullun nas yaqulu, semua manusia akan bangun dan keluar. Semua orang bangun dan keluar. Untuk apa? Ada orang yang mencari rezeki, ada orang yang mencari orang, ada orang yang mencari manusia, ada orang yang mencari kebaikan, ada orang yang mencari kejahatan, ada orang yang menjatuhkan orang, ada orang yang bunuh orang, macam-macam. Kullun nas yaqulu. Tapi manusia semua dua bahagian. Nabi SAW bersabda, semua manusia yang keluar daripada rumah mereka dua bahagian, dalam keadaan dua bahagian. Ada orang yang ikut jalan baik untuk melakukan perkara yang baik, ada orang yang nak melakukan perkara yang jahat, waliyadzubillah, perkara yang tak baik. Ini bila kita bangun, kita memohon daripada Allah Subhanahu wa taala an tab'athana ila khair, untuk melakukan segala kebaikan. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kekuatan sehingga kita tak buat banyak perkara yang baik. Bila kita keluar daripada rumah sehingga kita pulang ke rumah. Bila kita bangun daripada tidur sehingga kita nak tidur balik. Sebab kalau tidak ada kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tak pandai jaga diri kita sendiri. Azan.
Baik tuan-tuan, puan-puan, kemudian kita baca zikir ini supaya Allah Subhanahu wa taala melihara kita daripada perkara yang tak baik untuk diri kita sendiri ataupun terhadap makhluk yang lain, manusia yang lain. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khair. Maknanya setiap manusia, seperti mana Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia keluar daripada rumahnya bila dia bangun daripada tidur, dan ada orang yang ikut jalan iblis, ada orang yang ikut jalan Allah dan Rasulnya. Maknanya mereka yang ikut jalan iblis waliyadzubillah ta'ala, biasa mereka buat perkara yang jahat. Apakah kerja iblis? Mereka buat perkara yang jahat. Tapi bila seorang bangun daripada tidur atau sebelum dia keluar daripada rumahnya, dia baca zikir ini, Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawmi ila khair. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad, berikan kami pada hari ini untuk dapat melakukan setiap perkara yang baik, setiap perkara yang baik. Dan mesti jika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon satu perkara daripada Allah Subhanahu wa taala, yakin Allah kabul doanya dan Allah menaikkan hajatnya. Tapi bila orang keluar tanpa zikir, tanpa doa, tanpa memohon sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, ulama berkata tidak ada beza antaranya dan orang kafir dan orang musyrik, tidak ada beza antaranya dan haiwan. Sebab semua orang keluar daripada rumahnya. Tapi ada orang bila dia keluar, biasakan setiap perkara yang dia buat dengan kekuatan dirinya sendiri, dengan kehebatan dirinya sendiri. Dia tak tahu semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bila orang, saya buat ini, saya buat ini, saya buat ini, saya buat, dia. Tapi ada orang yang beriman, alhamdulillah saya sudah buat ini, alhamdulillah saya sudah buat ini, maknanya dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala saya sudah buat perkara itu. Kalau tidak ada kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh buat. Tapi orang kafir, saya buat, kami buat, kami. Allah kita mana? Allah tidak mana. Tapi orang Islam tak, alhamdulillah saya sudah buat ini. Dan Allah mudahkan semua urusannya disebabkan tahmid dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila seorang keluar kalau tidak ada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tak buat perkara yang baik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya kita tak boleh buat apa-apa pun melainkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tahu tak tuan-tuan, bila Allah ciptakan arasy-Nya, arasy Allah lebih luas daripada bumi dan langit. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Bila Allah dalam menciptakan arasy-Nya, Allah suruh para malaikat untuk apa? Angkat. Malaikat Allah, makhluk yang paling kuat. Berapa ramai malaikat Allah? Allahu a'lam. Lebih ramai daripada manusia, lebih ramai daripada jin. Alimul ghaib wa syahadah huwa Allah sahal. Bila Allah suruh para malaikat angkat arasy, mereka tak kuat, tak mampu, tak boleh angkat arasy Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia arasy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia? Kalau nak angkat amanah Allah, tak boleh malaikat dengan izin Allah. Tapi setelah Allah suruh para malaikat angkat arasy, mereka tak boleh. Lepas tu bila mereka mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, terus mereka angkat. Senang. Suruh malaikat angkat Allah setelah mereka mengucap la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya bila seorang juga bangun daripada tidur, dia memohon daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia tak kuat melakukan perkara yang baik, dan bawakan dia kepada perkara yang baik. Antab'athana ila khair. Dan zikir ini, rahsia zikir ini, bila seorang baca zikir ini, Allah memeliharanya daripada setiap perkara yang buruk yang tak baik, dan setiap rezeki yang buruk yang tak baik, yang haram. Maknanya dia tak kuat, tak dapat rezeki
malaikat rezeki yang halal. Allah menjauhkan dia daripada rezeki yang haram. An tab'athana ila khair. Maknanya janganlah beri kepada kita malaikat perkara yang baik, malaikat rezeki yang halal. An tab'athana fi hadha al-yawm al-akhir wa na'udzu bika, dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan perkara yang jahat. Perkara yang jahat. Maknanya Allah berfirman dalam Al-Quran atas lidah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berkata setelah perempuan itu sudah masukkan dia dalam satu bilik, tidak ada orang melainkan dia dan perempuan itu, apakah doa Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi maksum. Akan tetapi dia pun berkata kepada Allah, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kalaulah tak jauhkan fitnah mereka daripada aku boleh ambil kepadanya. Kemudian saya akan jadi orang jahil. Ya Allah, kalau kamu tak jaga aku daripada fitnah perempuan ini, saya manusia. Saya ambil kepadanya juga kepada setiap kejahatan. Kita manusia. Lagi teruk daripada Nabi Yusuf. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dengan izinmu sahaja kita akan buat perkara yang baik. Dengan kekuatanmu ya Allah kita akan buat perkara yang baik. Dengan taufikmu dan hidayahmu kita akan menjalankan perkara yang baik untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Au najurruhu ila muslim, dan kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala memelihara kerja kita terhadap manusia, khususnya kepada manusia. Kejahatan itu atau dosa itu antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala senang, tuan-tuan puan-puan. Bila seorang buat salah dengan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan beristighfar, terus Allah pada dosa itu, Allah menghapuskan dosa itu. Tapi yang masalah bila seorang buat kejahatan dengan manusia, bila seorang kejar manusia, itu yang masalah. Allah tak menghapuskan dosanya sehingga dia memohon maaf daripada orang itu kalau dia salah. Manusia. Maknanya kita mohon Allah Subhanahu wa taala pelihara kita daripada kejahatan atas diri kita sendiri ataupun terhadap manusia. Au najurruhu ila muslim, bukan ila muslim. Au najurruhu ila insan, kepada semua manusia. Kita tak boleh buat kejahatan dengan semua manusia, bukan sahaja kepada orang Islam. Kadang-kadang bila kita bermuamalah dengan orang kafir, jual beli dan sebagainya, bisnis dan sebagainya, ini kafir, tipulah halal, tipu atasnya haram. Mana akhlak Islam, mana muamalah Islam? Bagaimana kita menarik mereka untuk agama kita Islam? Kalau muamalah kita sudah rosak, kita khianat, haram. Wa qulu lin-nasi husna. Semua manusia buat kebaikan dengan semua manusia, tidak ada beza antara muslim dan kafir. Kadang-kadang seorang, saya pernah jumpa seorang 3 minggu sudah dia dapat projek besar sangat 30 juta dengan seorang China. Dia sudah dapat semua, tapi belum bayar kepada orang China itu. Tapi lepas dia sudah, tiba-tiba orang China itu sudah mati. Lepas itu dia tak nak bayar, orang tak tahu. Tapi kawan dia yang kerja dengan dia kata haram. Yang kerja dengan dia ada murid ustaz. Dia yang cerita tentang dia kata haram, tak boleh. Dia kata apa itu kafir, biarkan dia. Bila Rasulullah SAW wafat, dia ada hutang dengan orang Yahudi. Sebelum mereka menghantar jenazah Rasulullah, sebelum mereka kubur Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bagi jumpa orang Yahudi itu dan bayar. Haram, walaupun itu bukan muslim. Ini buat kejahatan dengan semua orang, semua manusia, haram. Bagaimana kalau dia tahu, inilah agama Islam, agama khianat, agama tipu? Tidak ada beza. Agama Islam, agama yang suci, yang bersih. Dan bila mereka nampak akhlak kita, muamalah kita terhadap mereka, barulah mereka percaya kepada kita dan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada agama
agama Islam. Maknanya kita setiap hari memohon daripada Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada kejahatan atas diri kita sendiri, terhadap diri kita sendiri dan terhadap semua manusia. Semua manusia. Bila seorang baca zikir ini, Allah Subhanahu wa taala akan memeliharanya insya-Allah Subhanahu wa taala, dan dia tak akan buat malaikat berkara yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu ada doa yang terakhir setelah dia bangun daripada tidur, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur wa nas'aluka khaira hadha al-yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadha al-yawm wa syarri ma fihi. Zikir ini juga macam zikir yang atas, maknanya dia memohon daripada Allah Subhanahu wa taala juga Allahumma shalli ala Muhammad, denganmu ya Allah kita berada pada waktu pagi dan denganmu kita berada waktu petang atau waktu malam. Kalau seorang baca zikir ini insya-Allah taala dia akan hidup sampai petang itu. Sampai petang dan sampai malam. Walaupun ajalnya sudah sampai, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kepadanya umur baru. Dia sudah, ya Allah denganmu kita berada waktu siang dan denganmu kita berada waktu malam. Tapi dia belum sampai kepada waktu malam. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga kemintaan dia. Allah memelihara kemintaan dia. Allah nak jaga hati. Tak apa, biarkan dia hidup sampai. Tapi kalau dia juga buat begitu setiap hari dia, masya Allah, dalam umurnya banyak dengan sihat dan afiat. Dan zikir ini juga macam zikir yang atas, Allah memeliharanya daripada perkara yang buruk dan perkara yang tak baik. Dia tak akan buat malaikat perkara yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah murahkan rezekinya. Allah wa nas'aluka khaira hadzal yawm, kita memohon daripada kebaikan hari ini, wa khairu ma fihi, dan dengan kebaikan yang ada di dalamnya. Kebaikan yang ada di dalamnya, Allah murahkan rezekinya. Rezekinya datang kepadanya tanpa dia sadar. Nas'aluka khaira hadzal yawm, kebaikan hari ini, rezeki yang baik yang ada di dalam hari ini dan yang ada pada hari ini, Allah buka kepadanya banyak pintu rezeki dan Allah mudahkan rezekinya. Dan bila dia dapat rezeki pada hari itu, Allah berkati rezekinya. Masya Allah. Wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi, dan dia memohon daripada Allah memeliharanya daripada kejahatan hari itu dan daripada kejahatan yang ada pada hari itu. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan lepas itu ada bila seorang nak ada pakaian, insya-Allah taala kita akan belajar dan mengajar pada kelas yang akan datang insya-Allah taala. Mudah-mudahan insya-Allah semoga Allah beri kepada kita semua ilmu yang bermanfaat insya-Allah, dan beramal dengan ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma inna bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jannina bil afi was salam wa rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma waj'alna min al ulama. Allahumma ighfir dhunubal hadirin wal hadirat wa aslih shurunal hadirin wal hadirat wa barik fi a'malil hadirin wal hadirat wa aslih dhurriyyatal hadirin wal hadirat واجعل الحاضر والحاضرات نورا لعبادك المؤمنين على ما تحب وترضى يا رب الارض ويا رب السماوات. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام ملائكه المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافيه والسلام.